Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mengupas isu tentang jihad. Nama saya Aisyah Farhana binti Ahmad Sabri. Nombor kad metrik saya di 1831078. Okey, kita masuk kepada pengertian jihad. Jihad merupakan sebahagian daripada syariat Islam. Dari sudut bahasa, jihad berasal daripada perkataan al-jud yang bermaksud keberatan dan kesusahan. Poin yang kedua adalah menurut istilah syarak, jihad ialah usaha seorang Muslim mengerah segala daya dan tenaga untuk mencapai kemenangan Islam kerana mencari keredaan Allah. Poin yang ketiga adalah dalam Islam, jihad ialah perjuangan yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan membasmi perkara-perkara larangannya, sekalipun dengan mengorbankan hak-hak kepentingan diri sendiri. Okey, maksud dia dekat sini, jihad ni adalah perjuangan seorang Muslim ni yang mengeluarkan segala tenaga dia untuk mencapai kemenangan dan mencari keredaan Allah. Kita masuk slide yang seterusnya adalah jenis jihad. Jenis jihad terbagi kepada dua. Yang pertama adalah jihad akbar, iaitu jihad yang besar. Contohnya jihad melawan hawa nafsu. Okey. Poin yang kedua adalah jihad asghar, ialah jihad yang kecil, iaitu menentang musuh yang nyata. Okey. Maksud dia dekat sini adalah jihad akbar ni adalah nafsu. Contohnya macam nafsu malas solat, nafsu suka membuang masa, nafsu ingin membuat maksiat. Okey. Manakala jihad asghar ni adalah seperti peperangan menentang orang-orang kafir yang menceroboh agama Islam dan memerangi orang-orang murtad. Okey, kita masuk kepada jihad di jalan Allah. Okey. Poin dia dekat sini adalah kita berjuang dengan cara mengorbankan apa yang ada pada diri kita tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada makhluk. Hanya kita mengharapkan balasan daripada Allah. Okey, jihad di jalan Allah ni ada 4, iaitu mengorbankan fikiran. Okey, mengorbankan fikiran ni maksud dia macam memberi sumbangan fikiran ke arah pembangunan Islam di semua peringkat kehidupan dan dari semua sudut. Okey. Yang kedua adalah mengorbankan harta. Mengorbankan harta ni contoh dia macam menyumbangkan harta kita ni kepada pembangunan Islam seperti pembinaan sekolah-sekolah agama, ekonomi pencorak Islam, tempat-tempat ibadat. Okey. Yang ketiga adalah mengorbankan jiwa. Mengorbankan jiwa ni adalah kita mengorbankan sesuatu yang kita sayang. Macam itu. Dan yang keempat adalah melawan nafsu dengan membuang sifat-sifat tercela dan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Antara isu-isu yang berkaitan dengan jihad yang selalu berlega-lega di sekeliling kita adalah, yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat itu, orang kata jihad itu hanya berkaitan dengan peperangan dan juga pembunuhan, dan juga fahaman jihad ini adalah satu fahaman yang sesat yang membuatkan umat Islam, terutamanya generasi muda kita ini, tersesat daripada Islam itu sendiri. Kerana mereka anggap jihad itu hanya semata-mata kalau kita nampak orang kafir, kita pergi bunuh dia orang, ataupun kita dibunuh, itu kita akan mendapat gelar syahid. Dia mengingat kalau kata jihad ini hanya semata-mata kita pergi membunuh ataupun kita dibunuh, kita akan dapat gelar syahid. Dan syahid, dan apabila kalau kita syahid, kita akan dapat ganjaran ataupun balasan syurga Allah Ta'ala. Tak, dia bukan hanya semata itu saja. Sebab itu kalau kata kita perlu memahami bahawa konteks jihad ini bukan hanya semata-mata kita dalam peperangan. Kerana kita kena faham gini, jihad ini kalau kata jihad, kita bukan hanya semata-mata kita pergi bunuh orang, kita pergi masuk berjuang di dalam medan juang, walaupun kita tak tahu apakah landasan kebenaran, apakah kebenaran yang cuba untuk ditegakkan oleh mereka. Kita pun tak tahu. Tahu-tahu kata ini jihad, ini adalah satu jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jihad kepada agama Islam, jihad kepada Nabi dan Rasul. Saya pun tak tahulah apa yang dimaksudkan jihad kalau begitu. Jihad ini selalu kita lihat di propaganda yang telah dikeluarkan bahawa kalau kita memasang bom pada badan kita, lepas tu kita bagi letupkan diri kita di mana, contohnya di pasar, di sekolah, di masjid, di hospital, di mana-mana saja, kita akan mati syahid, kita telah berjihad. Ataupun istilah dia kita panggil sebagai bom berani mati.
Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, itu sebenarnya bukan bom berani mati. Dan kalau kita mati, kita tak mati dalam keadaan berjihad. Sebenarnya itu bukan bom berani mati, itu namanya nak bunuh diri. Dan kalau mati pun, kita tak akan mati dalam keadaan syahid. Kita mati bunuh diri. Mati bunuh diri ni, kita istilahkan dia dalam hukum dia sebagai satu mati yang dalam keadaan kita kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Dan kalau kita mati dalam keadaan kufur, kita masuk syurga ke tuan-tuan? Tak. Kita masuk neraka adalah. Orang selalu kata, kita selalu kata apa? Islam ini mengajak kita kepada berjihad. Ya, memang berjihad, tetapi bukanlah jihad seperti yang diguna seperti membunuh diri. Seperti pasang bom bunuh diri, bom berani mati tu. Tak. Jihad dalam Islam, kita masih lagi mengikut garis panduan hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan dalam Islam. Islam sangat-sangatlah melarang kita membunuh diri. Jadi bagaimana pula kata bom berani mati, kita pasang bom kat di badan kita, kita boleh meletupkan diri kita di badan mana? Padahal itu bukan berani mati, itu nak bunuh diri. Memang betul nak mencari naas. Nabi Muhammad SAW tidak menyembahyangkan atau menyolat atau tidak menyembahyangkan jenazah orang yang bunuh diri. Jadi macam mana pula kita boleh kata bunuh diri ni jalan untuk berjihad? Orang seperti ini sudah rosak pemikirannya. Dia sebenarnya bukan setakat bunuh diri apabila dia meletupkan diri, tapi dia juga membunuh orang lain yang mencacatkan orang lain serta memusnahkan harta benda. Semua ini merupakan hasil daripada kecelaruan minda yang didorong kebencian dan melampau-lampau serta sikap fanatik yang melampau-lampau dan kekecewaan yang melampau-lampau. Seterusnya, antara yang menjadi salah faham ataupun menyebabkan berlakunya Islamofobia, iaitu takut akan dengan Islam kerana salah fahamnya orang umat Islam pada ketika ini, terutamanya generasi-generasi muda ataupun mereka yang belum kenal Islam itu, ataupun mereka yang bukan Islam, mengenai jihad. Dan ada juga di kalangan kita yang salah faham mengenai erti jihad itu sehingga menyebabkan diri mereka itu tersesat. Benarnya jihad ini bukan hanya semata-mata melawan musuh yang jelas seperti yang saya maksudkan pada mula-mula tadi, iaitu kita pergi masuk ke medan perang, kita angkat senjata, kita pergi membunuh ataupun kita dibunuh untuk mendapatkan gelar syahid. Tak. Jihad ini terbahagi kepada 3 jenis, 3 bahagian, iaitu jihad yang pertama sekali, jihad melawan musuh yang jelas yang saya telah terangkan pada mula tadi. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Dan juga yang ketiga, jihad melawan nafsu. Jadi kalau kita tanya, apakah jihad melawan nafsu itu? Jihad melawan nafsu adalah jihad untuk melawan nafsu, untuk mempelajari ilmu agama yang benar. Tiada kejayaan ataupun kebahagiaan hakiki dalam kehidupan ini, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, melainkan dengan ilmu. Apabila ilmu berkaitan tidak berada dalam jiwa, maka ia akan menempah kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maksud dia macam mana? Maksud dia, kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita akan jadi seorang manusia yang sesat. Kita tak tahu, kita tak ada apa-apa pegangan, kita tidak ada apa-apa asas mengenai sesuatu perkara. Kerana apa? Kita tidak ada ilmu mengenai perkara itu. Yang kedua, jihad melawan nafsu juga itu mengamalkan ilmu selepas mempelajarinya. Apabila kita mempelajari satu ilmu, kalau kita tidak menggunakan ilmu itu, kita tidak mengamalkan ilmu itu, tak gunalah kalau kita mempelajari ilmu itu. Jika tidak, ilmu itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepadanya, walaupun ia tidak mendatangkan kemudaratan. Maksud dia apa? Memang kita rasa rugi yang teramat sangat.
Yang ke dua, yang seterusnya adalah jihad melawan syaitan. Syaitan ini, kita seperti mana yang kita sedia maklum, syaitan ini adalah musuh yang nyata kepada umat manusia. Melawan syaitan ni memang perlu. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam, kita selalu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala supaya syaitan tidak dapat menghasut kita, tidak men, tidak memanipulasikan kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar ataupun bercanggah dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk pada dalil Al-Quran mengenai isu jihad. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Maksudnya, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Surah At-Taubah ayat 122. Baiklah, keterangan ayat ni. Ayat ini menjelaskan bahawa mendalami ilmu agama ini sehingga menjadi alim atau faqih merupakan fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam. Tidak seharusnya seluruh umat Islam dikerah untuk berjihad sehingga tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang menjadi faqih atau alim dalam permasalahan agama. Sebagai contoh, apabila kesemua orang pergi berperang, andai kata kesemuanya syahid, yang pergi berperang itu adalah orang yang hebat dalam ilmu agama, orang yang rajin dalam belajar ilmu agama. Andai kata semuanya, jadi yang tinggal semuanya hanyalah orang yang biasa saja. Hanya ada orang yang tak pandai, orang buta ataupun orang yang cacat cela, maka sebahagian daripada orang yang pergi berperang itu wajib tidak pergi berperang, agar suatu hari nanti anak-anak kepada mereka semua ni yang pergi berperang ataupun orang yang pergi berperang itu balik semula, yang selamat daripada mati, boleh belajar agama balik. Boleh belajar agama sebab ilmu agama ini perlu disambung, tidak boleh diputuskan. Okey, yang ketiga, jihad perang tidak disyariatkan kecuali bagi memelihara dakwah Islam daripada dipermain-mainkan oleh golongan yang melampau. Contohnya daripada golongan orang kafir dan munafik. Perang ini memang tidak boleh digalakkan untuk berperang. Islam tidak mendidik umatnya untuk bersifat kasar. Sebab Islam itu lemah lembut. Jadi, jihad perang ni tidak wajib jika tiada sebab yang penting. Sebagai contoh, di Malaysia, kenapa perlu kita berperang? Andai kata kita ni tak ada pun masalah dengan puak-puak kafir. Puak-puak kafir tidak menyerang kita, tapi kita tidak boleh. Tapi dia hanya menyerang dalam sudut politik saja. Hanya politik saja, isu perkauman, tidak ada masalah, tidak perlu berperang. Kita hanya perlu berhujah. Jihad perang ni apabila Islam dianiaya. Sebagai contoh, tempat kita masjid diruntuhkan, seperti yang kita bagi contoh Palestin, isu Palestin. Palestin, tempat umat Islam, kiblat pertama umat Islam. Jadi tempat Yahudi Israel, laknatullah. Pada surah An-Nisa ayat 95 menjelaskan di sini,
orang-orang yang diberi uzur tidak wajib menyertai perang menentang orang kafir. Ada dua kemungkinan di mana seorang itu dibenarkan untuk tidak berjihad. Mungkin dia menjaga perbatasan negara Islam, atau memang dia uzur seperti macam buta, tempan dan sebagainya. Maksud dia kat sini, jikalau kamu tidak mempunyai masalah keuzuran, maka kamu diwajibkan untuk pergi berperang, berjihad di jalan Allah. Tetapi jikalau kamu dibenarkan untuk tidak berjihad seperti mana kamu ini memang uzur, maka tidak diwajibkan ke atas kamu. Ada juga jihad fardu kifayah, iaitu secara sukarela. Mungkin jika sudah ada tentera Islam yang cukup yang pergi juga walaupun tidak diwajibkan kepada mereka, tentu lebih dapat pahala daripada yang tidak pergi. Jadi ayat ini memberitahu kelebihan mereka yang sanggup berjuang semasa jihad. Kalau kita lihat pada ayat la yastawi qaina minal mu'minin, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman. Ayat ini hendak memberitahu bahawa tidak sama orang yang pergi berjihad dengan mereka yang tidak pergi. Ini adalah apabila arahan perang itu arahan fardu kifayah, bukan arahan wajib. Kita kena bezakan, kerana ada arahan dari khalifah untuk pergi berperang. Yakni khalifah maksud di sini ulul amri, iaitu orang yang berkuasa, yakni pemimpin untuk pergi berperang dan tidak boleh menolak. Kalau tidak pergi juga, maknanya orang itu adalah munafik. Tapi konteks ayat ini tidak membincangkan mengenai perkara itu. Perbincangan ayat ini adalah apabila ada ajakan sukarela untuk berperang. Jadi apabila sukarela, ada yang pergi, ada yang tidak. Oleh itu, mereka yang tidak pergi berjihad itu tidaklah mereka bersalah jikalau ianya jenis jihad yang tidak wajib. Mereka yang tidak pergi itu mukmin juga seperti yang disebut dalam ayat ini. Mereka tidak berdosa walaupun tidak ada uzur. Mungkin mereka tidak dapat darjat yang Allah janjikan kepada mujahidin. Ghairu ulil dara ghairu ulid darah, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran. Maksud dia kat sini, melainkan jikalau mereka itu uzur, kerana uzur itu sudah ada sebab yang kukuh untuk tidak pergi berjihad. Jadi ayat ini tentang mereka yang sihat tetapi tidak juga pergi berjihad. Keuzuran ini boleh jadi macam-macam. Mungkin boleh jadi buta, tempang, lumpuh, sakit dan sebagainya yang tidak membenarkan dia pergi berjihad. Malah pada orang-orang perempuan juga, mereka yang tidak dapat berjuang di jalan Allah itu akan mendapat pahala seperti mereka yang berjihad juga, asalkan yang menghalang mereka hanya keuzuran mereka. Jadi ini memberitahu kepada kita mereka juga mendapat pahala jihad. Kerana kalau mereka tidak sakit atau cacat, mereka akan turut berjihad. Maka hal ini mengandungi keringanan dan jalan keluar bagi orang yang mempunyai uzur yang membolehkan untuk tidak ikut berjihad, seperti sakit, buta, tempang dan sebagainya, sehingga kedudukan mereka tetap sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Okey, kita masuk kepada dalil yang ketiga, ialah firman Allah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Iaitu ulil amri ni adalah orang-orang yang mempunyai Rasul yang mempunyai kuasa luar biasa dari kalangan kamu. Okey, kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59.
Okey, keterangan ayat bagi surah An-Nisa ni yang poin pertama adalah dalam permasalahan syarak, pendapat seorang yang berjihad tidak boleh mendahului pendapat seorang yang alim. Okey, poin yang kedua adalah isu-isu kritikal dan kompleks yang sering dihadapi para mujahidin seperti hukum hakam tahanan, harta rampasan perang, perjanjian-perjanjian dan selainnya. Semuanya memerlukan ketajaman ilmu dan pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak. Okey, maksud dia dekat sini, seorang mujahid ni tidak boleh diambil kira kecuali sekiranya dia merupakan seorang ahli ilmu dan fatwa. Sebagaimana macam pendapat seorang alim di perbatasan tidak boleh utamakan ke atas pendapat seorang alim yang tidak berperang hanya disebabkan dia berada di tempat peperangan atau keterlibatannya dengan perang. Sedangkan apa yang sepatutnya menjadi pertimbangan adalah kekuatan pendapat dan fatwanya berdasarkan kekuatan dalil sebagaimana yang digariskan dalam disiplin ilmu. Okey, seterusnya dalam firman Allah juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Dalam surah An-Nahl ayat 43. Maksud keterangan ayat, pendapat seorang alim di perbatasan tidak boleh diutamakan ke atas pendapat seorang alim yang tidak berperang hanya disebabkan dia berada di tempat peperangan atau keterlibatannya dengan perang. Maksudnya, pendapat seorang yang berjihad tidak boleh mendahului pendapat seorang alim ulama. Sebab kadang-kadang orang yang pergi berjihad ni, ada je orang yang jahil, ada je orang yang bermaksiat. Kenapa diorang pergi berjihad? Sebab diorang nak tunjuk keberanian diorang. Sebab itulah tak semestinya orang yang pergi berjihad ni ada ilmu berpengetahuan. Dan seterusnya, sedangkan apa sepatutnya menjadi pertimbangan adalah kekuatan pendapat dan fatwanya berdasarkan kekuatan dalil sebagaimana yang digariskan dalam disiplin ilmu. Baiklah, seterusnya dalil kelima. Dalil kelima, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bermaksud, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surah Al-Fusilat. Baiklah, keterangan ayat daripada segi firman Allah Ta'ala tadi bermaksud yang pertama, Islam adalah agama yang damai, harmoni, yang aman. Namun, ia perlu diperlihara dan dibela. Kita dapat tahu, apabila Islam ini memegang konsep yang harmoni, maka kita perlu pelihara dan belanya dengan sungguh-sungguh oleh kaum kita, kaum umat Islam. Pembelaan ini berlaku dengan secara bijaksana dan tegas, bukan secara membuta tuli ataupun secara emosi atau kemarahan yang tiada terbatas. Sebagai contoh yang kita dapat tahu, kita membela agama kita, sebagai contoh isu LGBT yang di Malaysia ataupun isu di Palestin. Kita dapat tengok yang seluruh umat Islam ditindas, ditembak, dipijak, tetapi kita tidak boleh secara emosi pergi menyerang mereka. Tidak boleh. Sebab kita ada undang-undang hak asasi untuk serang dia orang pula. Tak boleh. Maka kita perlu guna dengan secara bijaksana. Dengan cara macam mana? Sebagai contoh, kita membuat provokasi. Seluruh dunia boleh membuat provokasi bahawasanya Yahudi Israel ini adalah kejam. Tidak sepatutnya buat macam itu. Yang kedua, kita boleh menghantar bantuan perubatan, bantuan pemakanan yang seperti Malaysia lakukan kepada Palestin. Bila Malaysia buat macam tu kat Palestin, maka Palestin menjadi bersemangat dan Yahudi Israel dapat tahu
yang bahawasanya ya Palestin itu ada orang yang tolong. Itu saja. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Allah telah berfirman yang maksudnya bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Maksud keterangan ayat, harus ditekankan bahawa jihad terhadap mereka yang tidak bersalah walaupun dengan kekejaman ataupun cara dengan membunuh diri tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Maksudnya kalau kita pergi berperang untuk melakukan kekejaman ataupun untuk membunuh seseorang itu tidak dibenarkan dalam Islam, dan itu tidak dipanggil sebagai jihad. Yang seterusnya, Islam menggalakkan mereka yang tertindas untuk berjuang demi kebebasan mereka dan mengarahkan agar umat Islam yang lain menolong mereka yang menderita. Maksudnya macam Palestin ke, sekarang kan diorang tengah tertindas dengan Israel. Kita sebagai umat Islam ni kenalah tolong umat Islam yang lain juga. Yang seterusnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman yang bermaksud, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud keterangan ayat, jihad atau peperangan yang diizinkan oleh Al-Quran hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ialah dengan membunuh anak-anak kecil, wanita dan orang tua, membawa kemusnahan ke atas harta benda atau tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, jika nak terjadinya peperangan tu sebab kita nak menegakkan sesuatu kebenaran tu. Baiklah, yang seterusnya dalil ke-8 iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarisu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfa'u anhu ta'wilul jahilin wa intihalul mubtilin wa tahrifal ghalim. Maksudnya akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang ada terpercaya dari mereka, dan mereka akan membersihkan ilmu agama daripada keupayaan at-tahrif, iaitu golongan yang menyelewengkan kebenaran atau merubah kebenaran dengan kebatilan, dari orang-orang yang melampaui batas, kedustaan dari orang yang ingin merosakkan syariat Islam, dan pentakwilan dari orang-orang yang bodoh. Riwayat Al-Baihaqi 20911. Ini dapat kita ketahui jika benar mendahulukan kata-kata seorang yang berjihad itu lebih utama berbanding kata-kata seorang alim, sudah tentu ia turut akan dikatakan oleh golongan pakar daripada bidang lain. Maka solusinya, fatwa ini tidak boleh diterima daripada seseorang yang bukan dalam bidang tersebut. Contohnya, fatwa dalam bidang perubatan tidak boleh diterima kecuali daripada seorang doktor pengamal perubatan. Ia tidak boleh diterima daripada golongan yang guru ataupun doktor haiwan, tidak boleh. Maka pengamal perubatan ini tidak hanyalah fatwa dia sahaja yang kita boleh terima sebagai antara kita bertanya berdasarkan soalan yang kita ingin tahu. Hakikatnya merupakan satu kaedah yang pencerahan mengenai status hukum berkaitan bidang mereka ini. Sebagai contoh, ahli agama, kita boleh bertanya kepada tentang agama, kita boleh tanya kepada ahli agama kerana kita dapat memahami dengan lebih lanjut, dan pencerahan itu dapat disampaikan oleh ahli agama itu tersebut.
Ini berlaku dengan cara mereka menjelaskan kepada ahli ulama tentang perincian masalah yang dihadapi belum diijtihadkan jawapannya oleh para ulama berpandukan kaedah-kaedah istinbat hukum. Dalam konteks masa ini, kita melihat urusan pengeluaran fatwa menjadi lebih sistematik apabila ia diuruskan oleh sebuah institusi fatwa yang bukan sahaja dianggotai oleh ilmuwan syariah tapi juga pakar-pakar yang terdiri daripada berbagai disiplin ilmu. Ini menjadi sebuah fatwa yang dikeluarkan amat berautoriti dan boleh bertanggungjawab kerana ia didasari dengan metodologi perbahasan akademik yang kukuh. Hal ini menepati anjuran syarak agar ahli-ahli agama menjadi benteng dalam pertahan dan mengekalkan ketulinan agama ini. Maka solusinya kita dapat tahu solusi yang kita dapat tahu, Islam mewajibkan berperang, tetapi Islam juga mewajibkan berilmu. Jika tidak berilmu, maka tuntutlah ilmu dahulu. Barulah kamu pergi berperang. Sebarkan ilmu kamu dahulu, ilmu yang benar. Selepas kamu bertuntut dengan golongan yang benar, maka kamu akan terus boleh pergi berperang sekiranya golongan ilmuwan sudah ramai untuk menjadi pelapis kamu. Cakap itu saja. Yang terakhir sekali, yakni kesimpulan. Jihad bukan terorisme ataupun bukan keganasan. Kita harus tekankan kat sini bahawa jihad terhadap mereka yang tidak bersalah walaupun dengan kejaman ataupun cara dengan membunuh diri tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Tak ada satu pun ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW membenarkan kita untuk membunuh diri dengan alasan untuk berjihad. Kalau ada, saya pun tak tahulah ajaran mana. Nak kata Wahabi pun tak ada. Tak ada pula dia ajarkan begitu. Nak katakan Syiah pun tak ada pula. Jadi pun tak tahu, memang dah menyimpang jauh daripada ajaran Islam. Islam menggalakkan mereka yang tertindas untuk berjuang demi kebebasan agar mereka mengarahkan agar umat Islam yang lain menolong mereka yang menderita. Namun Islam tidak pernah membenarkan walau apa sahaja pun untuk melakukan kekejaman terhadap mereka yang tidak terlibat dan mereka yang tidak bersalah. Maksud di sini, Islam juga membenarkan kita tolong menolong sesama Islam berdasarkan hadis Nabi SAW. Orang Islam itu umat Islam itu adalah bersaudara. Jadi tolong saudara sama saudara amatlah perkara yang baik, yang amat dianjurkan. Maka tolonglah saudara anda sendiri. Tetapi Islam melarang kita untuk berlaku zalim ataupun juga berlaku kejam. Berlaku zalim ini apa? Berlaku zalim ini adalah kamu membuat sesuatu perkara yang jahat terhadap orang yang tertindas. Terorisme ataupun terorisme bukanlah jihad, tetapi fasad. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Wujud beberapa orang yang sengaja memutarbalikkan perbahasan mereka hanya untuk mengesahkan terorisme mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu faham jihad ini bukanlah keganasan. Islam ini bukanlah alasan untuk kita melakukan kezaliman. Walaupun ada manusia-manusia yang tersesat daripada akidah Islam, ajaran Islam, yang memutarbalikkan mengenai isu-isu ini untuk membolehkan, untuk mewajibkan, untuk mengesahkan aktiviti keganasan mereka. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita ini dapat dielakkan daripada fahaman-fahaman jihad ni yang menyeleweng daripada agama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.